Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan para penonton di Facebook Masjid Al-Istighfar, para jemaah yang dikasihi dan dilindungi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi semua, selamat pagi, mudah-mudahan sihat ceria, sihat sejahtera, sahaja kita
tunaikan solat fardu subuh. Bagi siapa yang dapat berjemaah, alhamdulillah, syukur, dimulakan pagi-pagi dengan berjemaah. Maka semoga semua urusan dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, bertemu kita pada hari ini, minggu yang kedua. Minggu yang kedua dalam rancangan kuliah motivasi pagi bersama saya. Dan insya-Allah kita punya pagi-pagi ini ambil peluang untuk kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, memujinya, dan dengan kita mengambil istifadah daripada kisah-kisah Islami yang boleh jadi motivasi diri, insya-Allah. Dan semua sihat walafiat. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Kepada mereka yang sedang menonton, bolehlah kongsi-kongsi sama, kongsi-kongsi pahala, kongsi-kongsi ilmu kepada grup-grup ataupun di laman-laman ataupun di WhatsApp teman-teman untuk sama-sama mendapat manfaat dan istifadah, insya-Allah. Jadi kita mula pagi ini seperti biasa, mari kita mulakan dengan pembacaan umum kitab surah Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati hari kita, Allah Subhanahu Wa Taala memberkati usaha kita, Allah Subhanahu Wa Taala memberkati masa waktu kita, Allah Subhanahu Wa Taala memberkati harta kita dan dipermudahkan rezeki, insya-Allah. Diberikan begitu rezeki dan dipermudahkan urusan kita semua, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Kita mulakan dengan pagi-pagi ini kita baca Ratib. Maaf, kita baca Wirdul Latif, ya. Baca Wirdul Latif, insya-Allah. Bolehlah sama-sama ikut saya. Okey. Sama-sama ikut saya untuk baca zikir Wirdul Latif, iaitu zikir yang disusun oleh Imam Al-Haddad rahimahullah. Wa nafa'ana bihi wa bikum fid darain, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين
وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا.
آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 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 اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث من عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني. واصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
أصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فسحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه. اللهم ما أصبح به من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق، سبحان الله عدد ما هو سبحان الله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما خلق في السماء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما خلق في الأرض. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما بين ذلك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عدد ما هو خالق. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah pun kita selesai membaca Baitul Latif ya. Jadi mudah-mudahan semua dalam manfaat kesihatan insya-Allah. Saya doakan agar pagi ini sudah sejahtera. Baik. Alhamdulillah. Jadi marilah kita pada hari ini kita nak kongsikan satu kisah mengenai motivasi Islami ya, kisah seorang sahabil jalil, itu seorang sahabat yang agung dan yang mulia. Sebaik-baik kisah adalah kisah daripada Al-Quran lah. Di dalam Al-Quran dan juga di dalam sunnah Nabi SAW. Tentu sekali banyak sekali khazanah-khazanah kisah yang boleh kita dapatkan sebagai motivasi iman kita, sebagai mendidik dan mentarbiyah jiwa kita. Kerana dalam hidup kita ini, kita perlukan role model, atau perlukan contoh-contoh tauladan yang baik supaya kita ikut. Kalau kita dituntut untuk menjadi insan yang pemurah hati, rajin bersedekah, maka kita nak motivasi itu daripada orang-orang sekeliling. Kerana naluri manusia ini suka sangat dengan cerita-cerita. Betul tak? Suka sekali dengar kisah-kisah orang lain. Kisah sendiri bukan nak ceritakan kat orang.
kisah sendiri, kita tak suka kadang-kadang diberitahu kepada orang. Tapi kita ni naluri memang suka dengar kisah-kisah orang lain. Bukan apa, sebagai jadi pembakar semangat, sebagai motivasi, kadang-kadang sebagai nak cari apakah di sana ada sinar harapan. Kalau kita ada masalah-masalah tertentu, kita nak tahu ada tak orang yang melalui cabaran kehidupan dia sama seperti aku. Sebab itu orang-orang ceritakan dan suka kepada kisah-kisah menarik di luar sana. Jadi ambillah, pilihlah kisah-kisah positif. Di sana ada 1001 macam kisah. Kisah kelakar, kisah seram, kisah hantu, kisah tentang jenayah, kisah suka duka, kisah putus cinta, kisah jenaka, itu macam-macam kisah di luar sana. Kalau kita nak jadi insan yang lebih terdorong, lebih positif, maka kita haruslah bersikap kritikal dan pilih kisah-kisah yang boleh datangkan manfaat pada diri kita sahajalah. Kerana Nabi pun dah pesan kepada kita, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara indahnya, hebatnya ataupun sihatnya Islam seseorang, dia itu akan meninggalkan perkara-perkara yang tiada kaitan dengan urusannya. Tiada kaitan dengan urusan agama dia, tiada kaitan urusan hidup dia. Maka yang dia pilih ini, kisah-kisah yang sampai kepadanya, hanyalah yang boleh menjadikan pengajaran hidup untuk dia. Apa-apa pun material yang kita dapat daripada internet ke, daripada WhatsApp, daripada Telegram, banyak sangat kisah-kisah di luar sana. Tapi kita haruslah tanamkan mental kita dan juga harus bersikap kritikal di dalam memilih kisah-kisah yang hanya manfaat kepada diri kita. Jadi kisah-kisah yang kita dah filter ini yang menarik adalah kisah-kisah tentu sekali datang daripada Al-Quran. Al-Quran ini kitab hidayah, kitab yang mengandungi petunjuk dan bimbingan kepada umat manusia. Macam mana kita nak jadi orang baik, Al-Quran di situ tunjukkan. Bukan sahaja perintah Allah, tetapi bagaimana Allah bawakan kisah-kisah menarik. Kan? Kita kan suka kisah, nak Allah kasihkan kisah, banyak kisah-kisah menarik dalam Quran yang boleh dijadikan pedoman sepanjang zaman. Kisah-kisah itu dah berlaku berbilion-bilion kisah ada dalam sejarah hidup manusia. Tapi dalam Al-Quran itu Allah pilih the best story ataupun kisah memang untuk kita sama-sama ambil iktibar. Dan hari ini saya nak kongsikan kisah menarik yang berlaku dalam zaman sahabat. Ini mungkin tak ada dalam Al-Quran, tapi ini dalam sunnah dan juga dalam sejarah Islam kita. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, kita sedia maklum sahabat-sahabat Nabi itu semua orang-orang hebat. Bahkan kata ulama kita, di antara mukjizat Islam, mukjizat Nabi Muhammad SAW yang kekal sampai akhir zaman adalah manusia-manusia yang ditinggalkan selepasnya. Dan manusia-manusia yang ditinggalkan waktu zamannya. Ini sahabat-sahabat Nabi. Tuan-tuan bayangkan, Nabi bukanlah seorang raja. Dia bukanlah berkedudukan tinggi, ada harta yang banyak. Tetapi Nabi SAW berjaya untuk mendidik, tarbiyah dan shape sahabat, kehidupan sahabat menjadi insan yang hebat, insan yang cemerlang dunia dan akhirat. Dan kalau kita nak tengok by numbers ataupun quantity, yang dulunya Islam baru datang yang diperkenalkan di kota Padang Pasir, kemudian apabila di saat-saat akhir sebelum kewafatan Nabi, bila berlakunya pembukaan kota Mekah, itu Fathu Mekah, bilangan umat Islam yang mengikut Nabi sebabkan indahnya akhlak Nabi dan sebab murninya dan kebenaran ajaran Islam ini, maka berpuluh-puluh ribu umat Islam hanya at the expense of 23 tahun sahaja. Ini semua mukjizat Nabi. Mukjizat Nabi merupakan mukjizat Al-Quran dan mukjizat karakter dia. Mukjizat Nabi sebagai Nabi itu. Dan kemudian khutbah wada'nya, khutbah yang terakhir Nabi waktu haji terakhir itu adalah diriwayatkan sampai lebih 10,000 orang yang mendengar dan menghadiri. Subhanallah.
Jadi hari ini kita nak ceritakan sikit lah tentang seorang sahabi yang jalil, seorang sahabat Nabi, iaitu bernama Sayyidina Abu Darda, dan seorang lagi bernama Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhuma. Sayyidina Abu Darda datang daripada orang Ansar Al-Khazraji, dia keturunan dan orang kampung Khazraj. Dia memang orang asal Madinah Al-Munawwarah. Maka apabila Nabi SAW hijrah ke Madinah, Nabi punya di antara tugasan awal adalah at-ta'akhi, iaitu mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar, antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Dan begitu juga Nabi persaudarakan sahabat-sahabat yang datang luar daripada kota Mekah juga. Salah satu dia ialah seperti Sayyidina Salman Al-Farisi. Sebut sahaja Salman Al-Farisi. Kenapa ada Al-Farisi di belakangnya? Itu menunjukkan dia datang, dia bukan daripada keturunan Arab, dia daripada Farisi. Bukan Paris, Farisi bukan. Ini Farisi, iaitu orang Parsi. Orang Parsi. Dia, kehidupan dia berpindah rendah di satu tempat ke satu tempat yang lain. Dan dia dulu pernah menganut agama Nasrani. Sampai dia nak cari kebenaran dan dia tahu akhir zaman ini akan diutuskan seorang Nabi di kalangan Quraisy. Maka dia sanggup pindah cari Nabi sampai dapat, dan dia tu bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi adalah tanda-tanda kenabian yang dia dah tunggu, dia nak cari lah. Nak cari Nabi Muhammad ni, kalau betul Nabi, dia ada bukti fizikalnya tu ada cap Nabi, iaitu Khatmun Nubuwah, cap Nabi di belakang badan Nabi yang mulia. Maka dia masuk Islam lah. Jadi apabila Salman Al-Farisi ni seorang diri dan dia seorang asing, kira pendatang daripada luar kota Madinah, maka Nabi SAW pun tugasnya adalah untuk memudahkan perjalanan kehidupan dia, tempat tinggal dia, perjalanan ekonominya. Maka Nabi SAW tu dia buat buddy system. Dia lakukan semacam buddy system lah, ataupun mentoring. Jadi apa yang berlaku, Nabi SAW mempersaudarakan antara Salman Al-Farisi dengan Sayyidina Abu Darda, kerana Abu Darda memang orang kampung, dia memang orang Madinah. Jadi mereka dah jadi best friend lah, saling tukar khabar saja, mungkin saling ziarah sahaja. Mereka bahkan Salman banyak kali lah bersama Abu Darda ke mana-mana sahaja. Sampailah satu kisah ini yang saya nak kisahkan lah. Sebenarnya ada dua kisah menarik antara Abu Darda dengan Salman Al-Farisi. Kalau kisah mereka sendiri pun banyak sangat. Abu Darda banyak sangat cerita dia dengan isteri dia. Kemudian Salman Al-Farisi sendiri pun ada cerita. Tapi yang saya nak fokuskan pada pagi Jumaat ini sebagai motivasi kita, Sayyidina Abu Darda dengan Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ni bila dia dah rasa terpanggil untuk nak bernikah. Ini dalam satu riwayat lah, di Ibn Al-Jawzi, dalam salah satu kitab. So dia kata apabila Salman Al-Farisi ada detik perasaannya nak ikut sunnah Nabi di dalam perjalanan pernikahan, maka Salman Al-Farisi ini dia berkenan dengan seorang gadis Ansar, itu seorang gadis Madinah yang solehah, yang wara', yang baik, yang menjaga kehormatan. Maka Sayyidina Salman Al-Farisi sebagai orang luar lah, dia tak tahu cara dan budaya bagaimana orang Ansar nak meminang. Bagaimana budaya orang Ansar tu di dalam peminangan. Jadi dia pun pergilah jumpa Abu Darda dan dia tanya pendapat Abu Darda. Wahai Abu Darda, sesungguhnya aku minat lah dengan seorang ni. Sesungguhnya aku minat dengan seorang gadis ni yang tinggal di rumah sekian-sekian, di keluarga sekian-sekian. Maka boleh tak kau ikut aku ataupun kau jadi wakil untuk masuk atau merisik dia. Maka Sayyidina Abu Darda sangat happy lah, sangat bahagia. Jadi Abu Darda kata, tentu sekali boleh, wahai teman, jom ikut aku. Kita sama-sama pergi dan merisik anak gadis tersebut. So bergeraklah Salman dan juga Abu Darda, dua best friend ni pergi ke tempat atau rumah yang nak dipindangnya. Jadi pun ketuk pintu dan di welcome lah oleh tuan rumahnya, ibu dan ayahnya. Maka setelah dah bermula, setelah berbual sikit, maka mereka pun katakanlah kami ni datang daripada kota
Madinah dan bapaknya pun kenal. Oh, Masya Allah, kami dimuliakan dengan kedatangan dua orang yang insan istimewa, iaitu seorang sahabat Abu Darda dan juga Salman Al-Farisi. Ahlan wa sahlan marhaban bikum. Jadi macam itulah adat dan tradisi orang Arab menerima tetamu. Jadi bila Abu Darda menyatakan hasratnya untuk masuk Minang on behalf of Salman Al-Farisi, maka tentu sekali mereka bahagia. Sebagai orang tu bahagialah. Wali mana yang tak bahagia kalau dipinang oleh orang yang soleh, kan? Orang yang soleh memang betul dia terbukti orang yang soleh. Ini lagi sahabat Nabi yang agung. Keluarga itu bertambah berkat, bertambah mulia, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ke orang tuanya cakap, baik, kami setuju, tak ada bantahan apa-apa, tapi ini bab hati. Soal hati harus ditanya oleh empunya hati itu yang nak risik tu, maka kami akan tanya dulu anak kami apakah dia setuju ataupun tidak. Okey, baiklah, si bapa dan maknya ataupun ibunya pun masuklah ke dalam bilik untuk menanyakan anak gadis tersebut. Apabila ibunya keluar dan menyatakan tentang jawapan anak gadis tersebut, inilah yang menjadi kisah menarik. Dia kata dia tidak setujulah, anak gadis tersebut tidak setuju untuk dilamar Salman Al-Farisi. Tetapi kalau Abu Darda berkeinginan untuk melamar atau memetik bunga di taman, maka dia boleh setuju, boleh terima. Allah Rabbi. Dia cakap tu depan Salman. Bayangkan. Jadi parents dia keluar balik daripada bilik, dia cakap, wahai Abu Darda, macam inilah terus terang, anak kami tak setuju untuk dilamar Salman Farisi. Tetapi kalau pinangan ini dilamar oleh kamu sendiri, oleh wahai Abu Darda, maka anak kami akan terima dengan hati ringan. Masya Allah. Langsung terkejut Abu Darda. Dia pun tengok macam mana reaksi Salman Al-Farisi. Perempuan, bayangkan, kita stop sekejap. Kalau terjadi pada diri tuan-tuan perempuan, terjadi pada diri abang-abang kita, tentu kecewa lah, kan? Hati mana yang tak remput, remuk, berkecai, berkecamuk, pecah, patah hati. Kenapa? Kerana orang yang kita nak, rupanya dia suka member kita. Kita ini datang untuk nak wakilkan risik, tapi wanita tersebut dia minat pula dekat orang yang mewakilinya, orang yang diwakilkan tu. Dia minat kepada Abu Darda, dia tak minat kepada Salman Al-Farisi. Apakah reaksi Salman Al-Farisi? Agak-agak apa reaksi dia? InsyaAllah, Salman Al-Farisi langsung happy kepada Abu Darda. Maka Salman Al-Farisi kata, kalau inilah jodoh kamu dengan dia, maka aku sangat bersyukur dan bahagia. Dan aku sanggup untuk sponsor majlis pernikahan kamu, majlis walimah kamu. Sedangkan itu semua harta-harta yang telah aku kumpulkan untuk aku beri walimah, tapi tak apa, kerana saya sangat happy for you. Saya sangat bahagia untuk kamu, wahai Abu Darda. You are my friend, you are my member. Maka terus ambil, pinang sahaja. Tak apa, insyaAllah jodoh dan rezeki aku ada di tempat lain lah. Maka mendengarkan hal tersebut, Abu Darda lah yang masuk Mina. Allah Akbar. Ini kisah menarik lah yang boleh kita ambil pelajaran. Yang pertama adalah sifat keikhlasan, kejernihan hati dan budi Salman Al-Farisi di dalam bersahabat. Dia ikhlas dalam bersahabat ni. Kadang-kadang kita ni bersahabat lama, member je, nama je member. Tapi kadang-kadang kita sakit hati dengan dia, iri hati dengan semua dia punya nikmat-nikmat. Semua dia punya nikmat-nikmat, kita iri hati. Tapi Salman Al-Farisi dia happy dan dia nak sponsor. Pernah tak dengar kisah macam ni dalam kehidupan kita? Mungkin adalah, tapi jarang berlaku. Orang happy for us. Dia happy berapa? Benda-benda yang berat lah. Dia suka, dia jatuh cinta kepada seorang, tapi orang lain pula yang dapat wanita tersebut. Of course dia satu ujian kepada Salman Al-Farisi. Jadi kita nak ambil pengajaran dari sini. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta
yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang itu. Tidak sempurna iman seseorang itu sehinggalah dia mencintai saudaranya. Dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk diri dia sendiri. Okey. Maksud hadisnya adalah Nabi kata belum sempurna kita ini ataupun belum boleh kita bergelar sebagai sahabat sejati, ikhlas ukhuwah fi sabilillah, sehingga kan hati kita cinta dan sayang kepada saudara kita dan kita inginkan kebaikan untuk dia seperti mana kita cintakan kebaikan kepada diri kita. Di kata lain, seperti mana kita suka diri kita dapat kebaikan, kita suka diri kita dihormati orang, dapat rezeki lebih kan, dapat kesihatan. Itu juga kita happy for people, happy untuk saudara kita. Sama ada kita kenal secara pribadi ataupun kita tak kenal, tapi asalkan itu adalah saudara kita, saudara Islam kita ataupun saudara manusia kita, maka kita akan rasa happy juga, gembira kerana dia gembira mendapat kebaikan, mendapat pangkat, mendapat kedudukan, mendapat rezeki lebih, mendapat anak-anak yang hebat, mendapat markah cemerlang, mendapat rezeki lebih, mendapat makanan banyak. Kalau kita tengok sekeliling kita, kita tengok scroll-scroll kat social media, dekat newsfeed, insan-insan yang kita kenal, kawan-kawan, insan yang kawan tapi tak kenal, ataupun memang tak kenal langsung, kalau mereka itu sedang dapat nikmat, kita harus rasa happy. Kalau kita rasa tak happy, kalau kita rasa iri hati, dengki, yang masalahnya kembali pada kita, bukan pada orang tersebut. Kerana innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap pekerjaan, perbuatan kita bergantung, aktiviti kita ikhlas ke tak ikhlas ke, bergantung pada niat. Sama Allah nak kasih ganjaran, sama Allah nak berikan bimbingan kepada orang, dia terpulang kepada hati dia, niat dia, apa yang dia buat ketika itu. Walaupun nampak macam riak, nampak macam macam action, tetapi siapa tahu hati dia tu dalam nak berkongsian. Itu kita kena jaga hati kita. Jadi kita kena happy kepada orang-orang lain. Kita nak happy untuk orang lain, doakan di belakang saudara kita. Kata Nabi, doa di belakang saudara kita sedangkan dia tak tahu, makbul di sisi Allah SWT. Doa kita makbul, nanti malaikat akan cakap, dan untuk kamu pun sama juga akan perolehi nikmat seperti mana yang dia dapat. Bukan sebiji lah, dia dapat kereta, kita pun dapat kereta, tidak lah. Kalau boleh juga kan, doa ya Allah sama seperti aku nak ya. Tapi maksudnya adalah nikmat tu akan kamu perolehi kerana kau mendoakan dia di belakangnya tanpa pengetahuan dia. Jadi untuk kita nak jadi sahabat sejati, perlu kita bersihkan hati. Bukan susah, bukan senang, susah. Perlu ada hati yang jernih dengan amalan-amalan soleh. Kemudian perlu zikir-zikir dan wirid-wirid. Itu kita mulakan ya. Kita mulakan dengan wurdul latif pagi hari. Setiap hari kena ada wirid. Tak semestinya wurdul latif lah. Mana-mana zikir dan wirid, susunan mana-mana ulama boleh gunakan, pakai. Yang penting hari-hari mesti ada wirid. Kenapa mesti ada wirid? Bukan nak jadi wali. Wirid ni untuk preventive measure, macam vaksin. Kita sebenarnya tengah sibuk bincangkan tentang vaksin mana yang lebih efektif, Pfizer ke, yang dari China ke, yang dari UK ke kan. Ini macam kita punya vaksin, jadi setiap orang mesti ada vaccination. Vaccination untuk selamatkan hati kita. Kita gunakan ini zikir-zikir dan wirid-wirid sebenarnya lebih untuk kepada hati kita, supaya bila kita nak pergauli orang, kita nak layan masyarakat, nanti kita sentiasa terpandu kerana kita dah diikatkan dengan ingat Allah SWT. Allah akan pelihara kita. So kita dah take preventive measures lah. Jadi ibarat kita ambil immunity pill ataupun vaksin. So wirid tu ibarat seperti vaksin. Jadi kalaulah ada apa-apa berlaku dalam kehidupan kita nanti,
kita nampak orang senang, lepas kita ditimpa musibah. Sekurang-kurangnya hati kita telah pun dididik untuk bersabar, bersyukur dan suka dan mendoakan kebaikan untuk orang lain. Kerana kita yakin, iman kita, akidah kita yakin setiap perkara telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masing-masing rezeki masing-masing. Dan Allah mudabbir, dia yang mentadbirkan dunia ini, mentadbirkan bumi ini, mentadbirkan urusan manusia. Jangan takut, semuanya telah diuruskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Allah nak kita supaya berusaha bekerja. Dan Allah fahamkan kita setiap manusia lain nasib dia. Jodoh rezeki semua di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benar-benar faham, Salman Al-Farisi benar-benar kalau Islam dia benar-benar fahamlah ni konsep rezeki, jodoh, semua dia faham. Konsep tentang persaudaraan, semua hal, no issue. Kalau itu bukan jodoh dia, maka dia syukur. Kalau itu rezeki dan jodoh kawan baik dia, Abu Darda, maka dia sanggup untuk memberikan kebahagiaan ataupun mengorbankan perasaan sayang dan cintanya kepada gadis tersebut pada orang lain, dan cintanya itu kepada kawan dia pula. I'm happy for you, so you get the best gadis dekat Ansar, dia orang soleh mukminah, because I am your friend. Sebab kita adalah kawan. Kalau kita betul kawan, kita betul cintakan kawan kita, sayang kawan kita akan happy untuk dia. Maka bila dapat rezeki semua, kita akan happy. Apa pasal nak iri hati? Tak boleh iri hati. Kerana kemungkinan kalau rezeki itu pergi kepada kita, dia akan memudaratkan dunia dan akhirat kita. Kita tak tahu, kerana Allah lah yang mentadbirkan urusan kita, betul? Nafsu kita itu level pertama, kecenderungan kita untuk nak makan. Nak makan senang sangat. Kecenderungan kita untuk nak dapat lebih rezeki lah. Contohnya, kenapalah aku tak ada kereta, orang lain ada kereta. Jadi dia usaha-usaha tak dapat juga, dia buat calculation tak cukup juga. Tapi bila tengok orang lain macam senang dia pergi mana-mana ada kereta sendiri. Jadi dia tak boleh nak iri hati pula dengan kawan dia tu. Asal dia tak tahu Allah SWT dah jaga dia. Kalau mungkin dia ada kereta, dia akan terhanyut. Dia akan dah pergi ke mana-mana. Mungkin dia akan buat maksiat, dia akan menjadi hamba yang tak bersyukur. Itu bukan satu hal. Satu hal lagi, mungkin dia akan menjadi orang yang tak pandai menguruskan orang, banyak hutang. Kemudian dia akan abaikan tanggungjawab dengan keluarga kan. Jadi Allah tahu untuk diri dia. Kalau dia dah doa, rezeki itu belum dapat, jodoh ke, rezeki lain ke, jadi jangan kecewa, patut kita syukur pada Allah kerana Allah tengah atur kehidupan kita. Allah lambatkan rezeki kita. Mungkin akan dapat ataupun mungkin tak dapat, tapi Allah kasih yang lain. Yang penting Allah tahu apa urusan dunia dan akhirat kita yang terbaik. Itu yang pertama lah, kisah Sayyidina Salman Al-Farisi dan Abu Darda. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan kisah Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Sekali lagi cerita yang lain, tapi berkenaan dengan dua tokoh hebat ini. InsyaAllah pada masa hadapan. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kekurangan datang daripada diri saya sendiri. Saya ucapkan terima kasih sebelum diperlukan urusan. Jangan lupa untuk sedekah kepada Masjid Al-Istighfar. Boleh berada di bawah ni, UN number dia. Dan juga ada, kalau nak datang masjid tetap tabung boleh lah. Boleh datang masjid tak? Boleh datang, sebab tak boleh datang masjid pada waktu-waktu solat lah. Bila waktu so daripada jam 1 sampai jam 9 boleh datang. Kalau ada nak solat berjemaah, kena booking. Kalau tak ada booking, kena tunggu solat berjemaah habis, lepas tu boleh masuk walk-in. Baik lelaki, baik wanita, datang ke masjid, ibaratkan masjid kita, sembahyang tahiyat masjid ke, sembahyang solat sunat, kemudian sedekah. Kalau tak mampu nak datang, ni ada UN number. Awak kita punya PayNow number. Boleh juga sedekah dengan cara ni, insyaAllah. Tak tahu juga, boleh suruh anak buat. Itu sahaja daripada saya, insyaAllah. Akhir kalam, sekian, selamat berhujung minggu, dan kita doa hari ini saya ada 4
pasangan nak nikah kan. Jadi hari selamat pengantin baru kepada mereka yang mendirikan rumah tangga pada minggu ini, dan kepada bapa-bapa pengantin juga salam tahniah menjadi bapa menantu, menjadi mak bapa betul dan jadi mak betul, insyaAllah. Okey, itu sahaja. Sekarang mari kita akhiri dengan bacaan tasbih kafarah surah As dan doa. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asrina insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa zidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. حصلنا بذي العزة والكبر سبحان صلنا برب الملكوت. توكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عنا هذا الوباء وقنا شر داء بلطفك يا لطيف انك على كل شيء قدير. اللهم انا نعوذ بك من البرص والجن والجبن ومن سوء الاسقاط. اللهم احفظنا جميعا من فتن ما ظهر منها وما بطن من كل سوء. ربنا اننا لما انزلت الينا من خير فقراء. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.